tempat khitan perempuan yang dikhitan, yang dipotong ataupun dibuat sikit tu hak mana? Kita panggil bahasa Melayu, kita panggil kelenting. Jadi kena sebut lah, kalau tidak tak faham. Tak ada arah lah, kita kena saya pun tak suka juga nak sebut, tapi tak ada arah lah kan. Situ bahagian tu, bila bahagian khitan lelaki melepasi hak tu, melepasi tu sebab kedudukan saluran persetubuhan dia duduk bawah tu. Bila melepasi hak tu, yang ni masuk ke dalam lubang tu. Itu maksud dia, masuk ke dalam lubang. Maka wajiblah mandi. Apa maksud dia? Yang pertamanya, dia banyak perkara di sini ni yang kena bincangnya. Yang pertamanya berkenaan dengan khitan tu. Nampaknya lelaki pun ada khitan, perempuan pun ada khitan. Sebab Nabi sebut bila bertemu dua khitan. Dua khitan tu hak lelaki sah, hak perempuan sah. Artinya hak perempuan pun ada khitan juga. Daripada situlah Imam Syafi'i dan ramai lagi imam-imam yang lain mengatakan sunnah, orang panggil khitan orang perempuan tu wajib. Wajib juga sepuluh lelaki. Dia kata gitu dalam kitab-kitab fiqh. Jadi hak bahagian kelentik tu dia potong sikit. Bahagian kelentik tu dia potong, cekik sikit, potong sikit atas dia tu. Itu yang dimaksudkan dengan khitan perempuan ini. Dia berdasarkan hadis hak ni, idzal taqal khitanan, dia sebut dua khitan. Yang ni khitan ni dia bukan lelaki saja. Kalau lelaki saja ada khitan, apa dia sebut dua? Dua tu maksudnya lelaki sah, perempuan sah. Ini menunjukkan perempuan pun ada juga khitan. Dia pegang dengan hak tu. Inilah salah satunya dalil. Lepas tu dalil-dalil yang lain ada lagi. Hak disebut tu masing-masing lah. Hak ni kata wajib, hak ni kata tidak wajib, hak ni kata bahkan tak molek. Dia kata khitan perempuan tu ada juga. Bahkan ini termasuk dalam adat budaya Arab saja asalnya. Bukan ajaran Islam yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Cuma hak Nabi sebut ni mengikut kebiasaan orang Arab. Yang orang Arab memang berkhitan perempuan ini. Jadi dia sebut gitulah. Sebab nak sebut perkataan itu dengan tepat bukan cara dia. Dia beralu Nabi SAW. Budi bahasa dia tu, dia beralu. Dia tidak sebutlah perkataan yang terang. Cuma dia sebut gitu yang biasa orang maklum. Bukan bermakna dia mengiktiraf, mengesahkan dan memperakui kata molek buat lagu tu. Tak ada. Cuma dia apa yang berlaku dalam masyarakat yang dibuat oleh orang ramai. Hak tidak Islam pun buat lagu ni. Di kalangan orang kafir pun dia ada sunat juga orang Arab ni. Bukan khusus dengan orang Islam. Sebab itulah Sayyidina Hamzah bila dia nak melawan kan dalam perang tu, dia kata tubik mari ya bna muqatti'atil ya bna muqatti'atil abzar. Dia sebut tubik mari, kata dia, wahai anak perempuan tukang khitan. Tukang khitan lah yang memotong bahagian yang dikhitan itu. Tubik mari. Dia sebut dalam Bukhari pun ada. Yang ni hak dia berlawan tu, perang tu dengan siapa dia? Dengan orang kafir kan? Yang ni orang kafir pun, ini budaya Arab, adat orang Arab. Kalau ada dalam hadis-hadis yang sahih tentang khitan ini sekadar menceritakan apa yang berlaku, bukan ada perintah khusus yang menyebutkan molek buat lagu tu. Tak ada sahih. Serabut tak ada sahih. Kalau hak jelas, itu pentingnya hadis tu. Cuma dia nak pegang dengan umum lah. Umum Nabi Ibrahim khitan, umur 80 tahun dalam Bukhari ni. Nabi Ibrahim khitan, dia pakai kapok, beliung. Qadum ni makna beliung. Ada juga orang kata Qadum tu nama tempat dia berkhitan di Qadum, di nama tempat Qadum tu. Ketika umur dia 80 tahun, tak tahulah dia
dia kerak tu dengan kapok ke beliung kau, dengan pisau kau gapo, kau tak tahu. Qadum tu nama tepat. Ada yang mengatakan dak, qadum tu makna beliung. Beliung tu kapok kot ni kan. Mata dia lagu ni. Sebab kapok juga, tapi orang tukar kayu guna tu, itu beliung. Itu qadum. Umur 80 tahun. Kalaulah benda ni tidak wajib, bapa Nabi Ibrahim 80 tahun tu buat lagi bersunat lagi. Itu antara dalil umum lah. Tu Nabi Ibrahim tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Tak ada kena-mengena dengan perempuan ni. Lepas tu dia kata, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Tuhan suruh tu kan, millah Ibrahim. Jadi millah Ibrahim bersunat, kita pun kena bersunat lah. Ia mengikut Nabi Ibrahim ni orang lelaki saja ke? Perempuan, ada perempuan pun ada juga. Tak boleh tu, umum sangat tu. Pakai dalil umum tak boleh. Lepas tu ikut millah Ibrahim. Kalau mengikut millah Ibrahim, umur 80 tahun mati dulu baru sunat. Ikut betul-betul hak dia tu. Tak boleh lagu tu. Hak sunat ni, hak lelaki ni ada. Nabi SAW sunat Hasan dan Husain, cucu dia tu, hari yang ke-7. Ada hak tu. Hak sahih ada. Itu cerita lelaki. Lepas tu ada riwayat Uthaim an abihi an jaddi. Bila dia masuk Islam, Nabi SAW suruh pergi cukur rambut. Lepas tu suruh sunat. Dia pergi. Hadis tu tidak sahih. Perawi Uthaim dan ayah dia tu majhul. Tidak sahih. Kalau ada, tidak sahih lagu tu. Lepas tu Nabi SAW pesan, la tunhiki, dia kata, jangan perhabis kerak tu. Untuk perempuan. Ashimmi, tinggal biar nampak dia berbonggol juga. Itu makna ashimmi. Wala tunhiki, jangan sampai rapat. Itu ada dalam Abu Daud dan Baihaqi. Wala tunhiki fa inna dhalika ahza lil mar'ah wa ahabbu lil ba'd. Sebab kalau buat gitu lebih bertuah kepada perempuan dan lebih disukai oleh suami. Ada hadis tu. Ada juga. Tapi kedudukan hadis tu setara mana? Nabi kata, dia pesan. Ini riwayat Ummu Atiyah. Dia kata ada seorang perempuan, dia bersunat. Orang-orang budak-budak ni, orang-orang perempuan, dia kerja dia bersunat. Orang perempuan. Nabi SAW pesan lah, katalah ke dia. Kata ke apa? Ashimmi tu makna sikit ya, jangan sampai hilang bonggol dia tu, jangan sampai rapat rata. Wala tunhiki, jangan sampai rata. Yang ni cekik tu ambil habis. Apa yang kita sebutkan kelentik tak ada tu dia sampai rapat, jangan lagu tu. Ambil sikit je biar bonggol dia tu tak ada. Sebab apa? Dia kata ini begini. Itu tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. Di dalamnya, dalam sanad dia tu ada Muhammad bin Hassan. Imam Abu Daud sendiri kata majhul, dan hadis ini dhaif. Imam Abu Daud sendiri kata tak ada pakar. Lepas tu apa maksud ni kalau kita nak terima juga? Dia kata dah Nabi anjurkan royak gini-gini, menunjukkan Nabi setujulah. Tak mesti. Dia takut nyayalah teruk sangat. Jadi apa maksud lebih bertuah kepada wanita? Jadi tuah tu duduk situ kan? Tuah tu duduk situ. Hak mana-mana tidak bersunat tu tidak bertuah lah. Boleh kau kita buat bagi statistik dengan sebab tidak bersunat tu jadi cerah kau, ataupun jadi tidak bahagia kau, ataupun hak ni lebih bahagia kau hak dengan sebab sunat, boleh kau? Tak ada. Lepas tu setengah orang dia kata dah Nabi kata, masalahnya biar tentu dulu Nabi kata dah tidak sahih. Ini bab hukum tak boleh, hadis dhaif tak boleh pakai. Lepas tu dah Imam Syafi'i orang besar pakai tu, kita nak mana? Dia pakai hak umum lah. Itu yang kita nak cerita. Dia pakai hak umum. Hadis kalau hak terang tak ada. Sebab itu ada khilaf benda ni. Dan benda ni banyak lagi ada kemungkinan yang lain. Kalau kita nak ambil kata orang hak kata boleh pun, kena beringat molek. Kena jagalah, janganlah siapa rata habis cekik tu, potong tu. Janganlah siapa begitu. Kalau nak buat juga ikut peraturan yang betul, jaga kebersihan, jaga gambar, jangan siapa menimbulkan
masalah yang lain pula.